Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah biografi Tun Muhammad Fuad Stephen. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Tun Muhammad Fuad Stephen dilahirkan sebagai Donald Aloysius Marmaduke Stephen 14 September 1920 hingga 6 Jun 1976. Merupakan Ketua Menteri Sabah yang pertama dan kelima. Beliau juga merupakan Yang di-Pertua Negeri Sabah ketiga. Tun Fuad mengasaskan Pertubuhan Kebangsaan Kedazan Bersatu, yaitu UNKO, pada tahun 1961. Beliau terlibat dalam beberapa perundingan tentang penubuhan Malaysia. Tun Fuad ialah seorang ahli jawatan kuasa perundingan perpaduan Malaysia. Beliau pernah menjadi Ketua Menteri Kerajaan Persekutuan, Ketua Menteri Sabah dan Yang di-Pertua Negeri Sabah. Tun Datuk Haji Muhammad Fuad Stephen telah dilahirkan pada 14 September 1920. Beliau merupakan anak kepada Julius Stephen Paiwit dan Edith Kopi. Beliau mempunyai 6 orang adik-beradik. Tuan Haji Muhammad Fuad berkahwin pada tahun 1950 dengan Ida, iaitu meninggal dunia pada April 1957, dan dikurniakan seorang anak bernama John Benedict, iaitu Johari, yang dilahirkan pada tahun 1952. Beliau kemudiannya berkahwin dengan Toh Puah Rahimah, iaitu Cecilia June Luther, pada 8 Februari 1958. Mereka dikurniakan 4 orang anak, iaitu Effendi ataupun Richard Bennett 1958, Asgari ataupun James Dennis 1960, Farida atau Jane Sahita 1962, dan Fauzia ataupun Aima Iluk 1964. Tun Fuad pernah menerima pendidikan di St. Mary Boys School, Sandakan, Sekolah St. James di Kudat, Sekolah Wellencooler di Keningau, Sekolah Screedhead di Jesselton. Beliau merupakan seorang yang periang dan aktif di sekolah dan merupakan pemenang beasiswa Che Swee Ching. Tun Fuad boleh bertutur dan menulis dalam bahasa Melayu,
dan Inggeris, selain boleh bertutur dalam bahasa Bajau dan Hakka. Tun Puat mula bekerja sebagai guru pada tahun 1941. Beliau berhenti untuk pergi ke Singapura kerana ingin memasuki latihan udara British, tetapi beliau tidak berjaya. Beliau kemudian berkhidmat dengan syarikat Strait Trading Company di bawah pengurusan Sir John Bagnall. Seterusnya beliau memasuki pasukan pertahanan Singapura sebagai volunteer force dan bekerja di sebuah restoran Jepun di Singapura, sehinggalah penaklukan Jepun ke atas tanah Melayu, Singapura dan Borneo. Selepas Perang Dunia Kedua tamat pada tahun 1945, Tun Puat bekerja sebagai kontraktor membekalkan kayu balak untuk kerja-kerja pembangunan kepada Jabatan Kerja Raya. Selepas itu, beliau telah menjadi pemberita bagi North Borneo News (NBN) di daerah pantai barat Borneo Utara. Pada tahun 1953, Tun Puat menubuhkan The Sabah Times. Beliau telah menggabungkan North Borneo News dengan The Sabah Times beberapa bulan kemudian dan menamakannya sebagai North Borneo News atau Sabah Times. Beliau telah dilantik sebagai ahli Majlis Perundangan Negeri pada tahun 1955. Tun Puat adalah salah seorang yang memainkan peranan penting dalam membawa Sabah menyertai Malaysia. Beliau merupakan salah seorang daripada ahli yang terlibat dalam perbincangan tersebut, termasuk Tunku Abdul Rahman, Ong Ki Hui, iaitu pengasas Sarawak United People's Party (SUPP), Lee Kuan Yew, Gani Gilong dan lain-lain lagi. Tun Puat pernah dianugerahkan Panglima Mangkunegara yang membawa gelaran Tan Sri pada tahun 1970. Selain itu, beliau juga dianugerahkan Seri Panglima Darjah Kinabalu (SPDK) yang membawa gelaran Datuk Seri Panglima pada tahun 1963. Panglima Negara Bintang Sarawak (PNBS) pada tahun 1964 dan Seri Maharaja Mangkunegara (SMN) yang membawa gelaran Tun pada tahun 1974. Sumbangan beliau dalam dunia kewartawanan juga dihayati melalui anugerah The Malaysian Press Institute, tokoh wartawan negara, yang disampaikan secara posthumous ketika itu oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1998. Dalam pilihan raya negeri Sabah pada 5 hingga 4 April 1976, Tun Puat Stephen bertanding atas tiket berjaya di kawasan N15 Kihulu. Datuk Payar Juman dari USNO, Tun Puat menang mudah. Parti berjaya menewaskan USNO setelah memenangi 28 daripada 48 kerusi Dewan Undangan Negeri, iaitu DUN. Tun Muhammad Puat bersama anggota kabinet mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah dan Menteri Sabah. Pada 6 Jun 1976,
pesawat kecil jenis GAF Nomad buatan Australia menjunam terpacak di Kampung Sembulan, 2 km dari Kota Kinabalu dan lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Pesawat ini dikendalikan oleh Sabah Air dari lapangan terbang Labuan ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. 11 orang terkorban, termasuk anak kapal. Berikut adalah senarai mereka yang terkorban dalam nahas itu. 1. Ketua Menteri Sabah Tun Muhammad Fuad Stephen. Kedua, Menteri Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Peter Majuntin. Ketiga, Menteri Perhubungan dan Kerja Raya Datuk Chong Tin Woon. Keempat, Menteri Keuangan Negeri Datuk Saleh Sulong. Kelima, Pembantu Menteri kepada Timbalan Ketua Menteri Darius Binion. Keenam, Setiausaha Tetap Kerajaan Kewangan Wahid Peter Andau. Ketujuh, Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri Sabah Dr. Syed Husin Wafa. Kelapan, Setiausaha Sulit kepada Menteri Kewangan Malaysia Tunku Razalik Hamzah atau Isa Atan. 9. Pengawal Peribadi kepada Tun Fuad iaitu Kopral Said Muhammad. Ke-10, Juruterbang Gandhi Jenathan. Dan ke-11, Johari Tun Fuad Stephen. Puncak kemalangan ialah kerana pesawat Nomad itu lebih muatan. Sepatutnya 6 penumpang sahaja, tetapi diisi 11 orang. Juruterbang gagal menaikkan sayap pesawat untuk diselaraskan dengan tekanan minyak dan akhirnya menyebabkan kemalangan. Sejak itu, kerajaan tidak menggalakkan VIP menaiki pesawat sama pada waktu serentak, terutama membabitkan jumlah yang ramai. Yang Mulia Tengku Razalik Hamzah sepatutnya menaiki kapal terbang yang sama, tetapi pada saat-saat akhir telah diajak turun dari pesawat oleh Timbalan Ketua Menteri pada masa itu, iaitu Datuk Haris Muhammad Saleh, untuk merasmikan projek Ladang Lembu di Pulau Bangi Kudat. Tengku Razalik yang juga menaiki jenis pesawat yang sama telah diarahkan untuk menjauhi pesawat sebaik saja mendarat di Kudat kerana dikhawatiri pesawat mengalami masalah yang sama. Sebaik saja mereka mendapat berita buruk ini, mereka telah diterbangkan oleh helikopter tentera ke Kota Kinabalu. Jenazah Tun Muhammad Fuad Stephen telah dikebumikan di tanah perkuburan berhampiran Masjid Negeri Sabah, iaitu Kota Kinabalu.